أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تنبيه. Okay, kita masih lagi di lam tabyin ni. So lam tabyin kadang tu dia berkait dengan maf'ul, kadang tu dia nak menunjukkan kemaf'ulan. Kadang dia nak menunjukkan kefa'ilan. Maknanya dia mesti ada muta'alliq lah kan. Jadi lam tabyin ni dia nak berkait dengan fa'il tu ke ataupun maf'ul. Dan kadang-kadang tu dia bukan tabyin kan. So dia berkait dengan fi'il tu sendiri. Jadi sekarang ni dia datangkan kepada kita macam mana pula dengan kes syair mutanabbi ni. Dalam syair mutanabbi ni kita ada juga lam di sini. Ni lam. So lam ni kita nak kata apa? Dia bermuta'alliq dengan apa? So tanbihun az-zahir anna laha min qawli mutanabbi laula mufaraqatul ahbabi ma wajadat laha al-manaya ila arwahina subula. Laula mufaraqah. Kalaulah tidak kerana perpisahan dengan kekasih, al-ahbab, orang yang disayangi, nescaya ma wajadat al-manaya. Kematian tidak akan menemui, ni kematian al-manaya, kematian tidak akan menemui subula, jalan. Tidak akan menemui jalan kepada ruh-ruh kita. So jalan ni ialah jalan ini jalan untuk kematian lah kan. Jalan kematian. So ha tu refer kepada kematian ni lah. Dia nak cerita sini, hanya perpisahan sahaja yang boleh kematian itu mengambil kesempatan daripada seseorang. Maksudnya dalam keadaan biasa, kematian tidak boleh mengambil nyawa. Tapi bila berpisah ni sedih kan. So bila sedih, sakit, so bila sakit nanti peluang untuk mati tu besarlah. Jadi sebab tu dia kata sini, hanya kalau tidaklah kerana mufarakah, nescaya kematian tidak akan dapat menemui jalan untuk sampai kepada ruh kita, nyawa kita. Jadi persoalan kita sekarang ni, oleh kerana laha ni, so oleh kerana laha ni, kan al-manaya juga. Ini pun al-manaya. Okay, tengok kemungkinan laha ni. Laha tu ialah jar dengan majrur. Jar, majrur. Dia kata bermuta'alliq dengan wajadat. Bermuta'alliq dengan wajadat. Setengah-setengah alik i'rab lah. So sekali kita tengok, sekali pandang, laha ni mesti ada hubungannya dengan wajadat. Lakin fihi ta'addi al-fi'li al-zahiri ila dhamirihi al-muttasili. Kaqawlika darabahu Zaidun. Jadi kalau kita kata laha ni milik wajadat, seolah-olah wajadat gitu kan. Wajadat laha. Al-manaya. Manaya ni kematian. Kematian
akan menemui sini nya lah. So nya tu pun dia juga. Jadi wajadat al-manaya. Kemudian manaya ni kita tukar kepada dhamir kan, jadi ha kan. So boleh tak macam ni? Seolah-olah kamu kata darabahu Zaidun. Kalaulah hu ni merujuk kepada Zaid, maka ini salah dari segi grammar. So seolah-olah kamu kata darabahu Zaidun. So wazalika mumtani'un. Ini tidak dibenarkan. Kerana dhamir mana boleh disebut awal. Wazalika mumtani'un fayambaghi an yuqaddar. So kalau sekiranya kita kata i'rab macam tu tak boleh, so kita kena takdir benda yang cara lain lah supaya ayat ini menjadi sah. So fayambaghi, maka semestinya an yuqaddara sifatan. So kita jadikan jar majrur ni, ditakdirkan jar majrur ni sebagai sifat. Fil asl. Sifat pada asalnya, so maknanya pada asalnya dia sifat. Sifat kepada perkataan subula. Macam yang Ana terjemah tadi. So maknanya ayat dia akan jadi kita ganti dia. So laha ni sebenarnya duduk sini. Sini. Laha gitu. Jalan milik kematian tu lah. Kematian menemui jalan miliknya. Rajulun fil bait. Nakirah ni kan. So kalau kita nak kekalkan hubungan dia macam ni, apa hubungannya rajulun dengan fil bait? Dia kata ni sifat. Sebab jar dengan majrur ni dianggap sebagai nakirah kan. Sebab dia ada kainun sini kan. Rajulun kainun fil bait. Jadi yang sebenarnya yang sifat itu ialah kainun. So yang dia ni bermuta'alliq dengan kainun. Jadi nak mudahnya kita kata dia tu kata sifat aja. Yang ni sudah difahami kewujudan kainun. Seorang lelaki berada kan, kita kata berada kan, berada di rumah. So walaupun berada tu tak dizahirkan, tapi makna dia tu makna berada. Ini makna kata sifat kan, fa'ilun ni. So sirah kata sifat. Jadi samalah dengan kes ni. So laha tu sifat kepada subulah. Kemudian ikut kaedah nahwu, kalau sekiranya kata sifat kita pisahkan daripada mausuf dia. Ini kita panggil mausuf. Ini kita panggil sifat. So, benda yang kita sifatkan kita panggil mausuf. Ini kata sifat. So kalau kita alihkan sifat tu, sini kita alihkan duduk depan. Duduklah. Tak kira lah asal duduk depan dia. Duduk sini ke sini ke sini ke sini ke, tak kira. So dia tak boleh nama lagi sifat. Sebab sifat ni harus duduk di belakang. So kalau duduk depan, hilang dah makna sifat. So dia tukar jadi nama dia hal. So hal pun dari segi maknanya sama dengan sifat sebab dia makna keterangan. Jalan yang miliknya. So laha ni akan jadi hal. So sebab tu dia kata sini, kita mesti mentakdirkan dia sebagai sifat. Jar majrur tu laha sebagai sifat yang asalnya sifat kepada subulan. Falamma quddima alaihi, apabila dia dikedepankan daripada subula, sara, maka jar majrur tu tadi akan menjadi dalam grammar istilah hal. So hal kepada subulan.
Kama sebagaimana juga anna qawlahu, bahawa kata-kata penyair ini ila arwahina kan. Ila arwahina kadzalika. So ila arwahina pun sama juga. Sebab nanti jalan mestilah kita kata jalan ke mana? Subulan. Jalan ke kan? Jalan menuju ke? So jalan ila arwahina. Jalan menuju kepada nyawa. So ila ni bermuta'alliq mestilah dengan sesuatu yang ada kena-mengena dengan jalan yang dilalui. Jalan yang maslukah. So jalan yang dilalui. Menuju nyawa. Menuju nyawa kita. Sekarang ni ila tu kita letak depan. So dia sebenarnya sifat ni. Ini mausuf. So kalau kita terbalikkan kedudukan seperti dalam syair ni, yang sepatutnya sini kita letak sini, maka sekarang ni ila arwah akan jadi hal kepada min subulan. Izil makna kerana makna dia ialah subulan, jalan yang maslukah, yang dilalui menuju ke arwahina. Yang ni terpaksa kita takdirlah apa-apa benda di sini kan, supaya ila ni dia bermuta'alliq dengan sesuatu yang ada makna fi'il. Tak bolehlah dia bermuta'alliq dengan isim biasa, isim yang jamak. Isim jamak tu dia tak boleh pegang orang. Kena isim yang ada power fi'il barulah boleh pegang jar majrur. Ini satu i'rab. Yang kedua, so walaka. Laka you have lah. Walaka wajhun. So kamu memiliki satu wajah yang lain. Berhubung dengan laha ni. Wajah ni, yang ni bentuk i'rab ni yang pelik sikit. Gharibun. Wa huwa an tuqaddirahu jam'an. Iaitu dengan kamu mentakdirkan laha tu, jar majrur tu sebagai jamak kepada lahatin. Li lahatin. So lahatun. Jamak dia lahah mana anak tengkak. Laha jamak dia lahan. Banyak jamak dia, salah satunya lahan, lahawatun pun jamak, lahayatun, luhiyun. Lihaun. So yang fokus kita sekarang ni lahan. Sebab body dia sama. Maknanya kalau tak ada baris tu, gitu kan? Kalau tak ada baris, so boleh baca lahan. Boleh baca laha. So lahan. Kalau diidhafahkan, sama-sama tak ada, sama-sama baris atas je. So lahal manaya. So asalnya lahan kan? Bagi dua. Tapi kalau idhafah, ini mudhaf ilaih. Artinya anak lidah kepunyaan kematian. Anak lidah kepunyaan kematian. So dia gambarkan kematian kita ni ada lidah. Ada lidah. Ada anak apa? Anak tengkak. Diupamakan tasbih kepada mulut. Mulut lah. Mulut nak makan tu. Nak makan orang. Contoh dari segi jamak yang macam ni ialah anak batu kan. Seperti anak batu. Hasah. So hasah, jamak dia hasan. Spelling macam tu, tulis spelling hasan. Body dia tu macam tu lah. So, watakunul manaya, ni istilah ni kan. Manaya tu akan jadi mudhafu ilaih. Watakunul manaya mudhafan ilaih. Wa yakunu isbatul lahawat.
Ini lahan lah kan. Salah satu jamak yang serupa dengan lahan ni ialah lahawat. Jadi sekarang ni menyabitkan lahawat lil manaya. Kan kita kata anak tekak. So anak tekak tu milik al-manaya lah. Sebab idhafah ni makna dia milik. So seolah-olah kita nak menyabitkan kematian ni ada anak tekak. So jadi wa yakunu isbatul lahawat lil manaya dinamakan sebagai ista'aratan. Tashbih lah. Tashbih tu bila kita hilangkan musyabbah bihi. Contohnya waqfi janahaka lil mu'minin. So hendaklah kamu merendahkan sayap kamu kepada orang mukmin. Rendahkan sayap kamu kepada orang mukmin. So kalau ada sayap ni maksudnya burung lah. Rendah tu artinya az-zul. Merendahkan diri, zul kan. Jadi asal dia. So kita ni musyabbah kan. Musyabbah bihi. Ni musyabbah. So zul ni diupamakan seperti burung. Sebab burung ni dia merendahkan sayap dia. So tiba-tiba kita pergi buang lah. Kita buang musyabbah bihi sebab tak ada pun dalam ayat Quran tu. Musyabbah bihi tak ada. So diganti dengan lawazim dia. Maknanya perkara-perkara yang berkenaan dengan dia seperti sayap tadi. Janah. So bila kita buang musyabbah bihi ganti dengan apa-apa yang berkenaan dengan dia, ini kita panggil isti'arah makniyah. So makniyah makna kinayah je lah. Kita kinayahkan dia. Kalau isti'arah maksudnya, apa maksud isti'arah? Isti'arah ialah tasbih dia tu mesti, kalau tasbih dia tu berbentuk serupa. Musyabih. Musyabihun. Tasbih ni kan macam-macam wajah tasbih. Wajah tasbih ni macam-macam. So salah satunya serupa. So kalau serupa artinya isti'arah. Pinjam je lah, pinjam. Isti'arah tu asalnya makna pinjam. So pinjam lafaz tu untuk menyatakan makna sekian. So ini sejenis isti'arah. Syubbihat bisyai'in, ditashbihkan manaya. So kita tashbihkan manaya, kematian itu dengan sesuatu yang bisyai'in yang akan makan manusia. Yang akan telan manusia. So telan itu melalui anak tekak. So anak tekak tu tadi, lahan tu tadi, asalnya mulut, makan dengan mulut. Afwah asalnya, mulut. Kemudian mulut tak sebut dia punya benda yang berkait dengan mulut, yang ada dalam mulut, iaitu anak tekak, lahan. Wa yakunu, jadi tasbih tu ataupun isti'arah tu, wa yakunu aqamal laha muqamal afwah. So jadilah penyair tadi menggantikan laha di tempat afwah, mulut. So apa hubungannya laha dengan afwah? Nak ganti-ganti tu mesti ada hubungan kan? So li kerana mujawarah. Duduk jiran-jiran, kira jiran tu kira sekali lah. Duduk sekali kan? Al-mujawarah, al-lahawat dengan fam. Dengan fami. Lil fami. So ada sikit-sikit hubungan tu boleh dah kita ambil sebagai pengganti. Hubungan kejiranan tu pun masih valid dianggap sebagai boleh ganti antara satu sama lain. Setengah orang tak suka lah dia punya tu jauh sangat dia kata pergi. Yang ni tasbih kita kata tadi, tasbih isti'arah bil kinayah. Sebelum ni kita belajar tentang lam apa tu? Lam jar. Lam jar. Lam al-jarrah. So, al-lamu al-jar.
lam yang menjarkan isim. Amil lah ni kan, semua jar-jar yang berfungsi sebagai amil yang boleh mengubah baris majrur, kalimah yang dimasuki olehnya. Satu lagi jenis lam yang beramal ialah lam yang menjazamkan kalimah yang lain. Wa ammal lamu, adapun lam yang merupakan amil, so amilatu, kepada jazam, lil jazmi. So i'rab kan kita ada rafa', nasab, jar, jazam. Jar khusus untuk isim sahaja. Jazam khusus untuk fi'il sahaja. Nasab isim pun ada, fi'il pun ada. Rafa' isim pun ada, fi'il pun ada. Jadi selepas dia bincangkan khusus untuk isim saja iaitu jar, sekarang dia masuk kepada khusus untuk fi'il saja iaitu jazam. Fahiyah, apa dia lam yang menjazamkan fi'il? Lam tu ialah fahiyah al-lamu yang dikhususkan, al-mawdu'atu dikhususkan untuk talab, lit-talabi. Yang ni kalau kita belajar ilmu saraf awal-awal lagi, kalau yang anak duk ajar tu kan, awal-awal lagi kan kita kata lamul amar. Lam amar. Inilah lam talab yang dimaksudkan talab. Cuma asalnya lam amar. Tapi dia nak luaskan penggunaan amar tu, so dia kata talab. So talab jadi sebab amar tadi asalnya amar. Amar tu digunakan kadang untuk suruh kan, kadang untuk doa. Kadang talab ni untuk amar, kadang untuk doa, kadang digunakan untuk iltimas, memohon. So amar ni konsep dia mesti yang orang yang suruh tu dia lebih besar daripada orang yang kena suruh. Tu konsep dia. Kadang keadaan amar tu bukan suruh orang. So konteks dia doa. So doa kan. Satu lagi konteks dia suruh juga, tapi suruh ni kalau level kita ni sama-samanya. Kita kawan-kawan kan. Takkan kawan-kawan kita nak suruh dia tu suruh masalah kita lebih besar daripada dia. So kalau sama-sama tu dia panggil iltimas. Minta lah. Kena tambah tadi minta tolong. Ambil tu. So untuk kawan-kawan kan, minta tolong ambil tu. Suruh juga. Perintah juga tapi lemah lembut sikit lah dengan kawan. Jadi dia kata lam tu ialah lam talab. Lam talab. Dan wa harakatuha, baris dia always kasrah. Wa harakatuha al-kasratu. Mana kena baca li je. Majoriti lah. Baca li kecuali qabilah Sulaim. Wa Sulaimun taftahuha. Baca dengan la. Baca dengan fathah. So contohnya kan, kita kata contohnya ayat yakumu. Yakumu Zaidun. Zaid berdiri. Kalau kita nak suruh Zaid berdiri, biar Zaid berdiri. Biarkan Zaid berdiri. Let's Zaid stand. Let Zaid stand. Ada let ni kan? Let ni maksudnya kita tambah lam lah. Lam amar. So ini sejenis perintah. Biarkan. So hendaklah. Boleh tu. So bila masuk li, waw dihilangkan jadi liyakum. Liyakum. Zaidun. Liyakum. So hendaklah Zaid berdiri. Biarkan Zaid berdiri. So ni yang qabilah biasa lah. Bacaan biasa untuk jumhur baca gini.
Tapi Bani Sulaim macam la yakum Zaidun. La yakum Zaidun. Wa iskanuha. So lam tadi kita boleh matikan dia. Matikan dia ba'dal wawi. Kalau selepas waw. Maknanya kalau ada waw itu kan, kita baca wal. Bukannya wali. Waw makna dan lah. Dan juga selepas fa. Wal fa'i. So kalau ada fa depan dia tu, kita boleh matikan. Fal. Sepatutnya fali. Dimatikan baris ha tadi selepas waw dan fa aksaru min tahrikiha. Ni khabar dia lah. Sukun dia ni lebih banyak, mati dia lebih banyak daripada dibariskan dia. Ini hal lah, hal kepada iskan. Contohnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka menyahut aku, panggilan aku kan, menyahut dan juga beriman dengan aku. Wa idza sa'alaka, apabila hamba aku bertanya kepada kamu, anni tentang aku, katakanlah fa inni qaribun, aku dekat. Qaribun. Inni qaribun. Ujibu da'wata. Aku menyahut panggilan orang yang memanggil. Idza da'ani, apabila dia memanggil. Falyastajibu li. So falyastajibu li ay du'ai bitta'ah. Maka hendaklah mereka menyahut. Falyastajibu li ay du'ai. Maksudnya falyastajibu li du'ai. Hendaklah mereka menyahut seruan aku itu dengan melakukan ketaatan. Dan hendaklah mereka beriman. Maksud beriman di sini ialah kalau orang beriman dah, hendaklah sentiasa beriman. Semoga mereka mendapat petunjuk. So sini kan, fa tu kan, sepatutnya li lah sini kan. Falyastajibu. Asalnya yastajibuna. Yastajibuna. Mereka menyahut. So buanglah kalau jazam tu masuk lam jazam, lam amar, lam talab. So dijazamkan dengan hazaf. Hazaf nun. Ini pun sama. Asalnya yu'minuna. Mereka beriman. So hendaklah mereka beriman. Masuk lam amar. So nun hazaf nun. Jazam dengan hazaf nun. Ni aksar lah, aksar. Maknanya dia tak kata wajib. Nombor 1, nombor 2. Yang ni yang nak tahu lagi tu. Wajib ke ataupun tak wajib? Fi'il amal kan? Fi'il amal lam amal tu. Wajib ke tak wajib? Yang persoalan anak tu boleh tak dia masuk kepada lam ni masuk kepada yang ni kan ghaib. Sirah ghaib. Sirah muqatta'. Sebab asal amal tu kan, asal amalnya tak ada lam kan? If'al. So boleh dah kita guna kamu ni, taf'alu. Tapi kita nak guna li. Ini akan disebut selepas ni. Waqad tusakkanu ba'da summa. So kadang-kadang dia kata, dia disukunkan juga. Li ni akan jadi dimatikan juga kalau selepas summa. Maknanya semua huruf ataf kan. Waw, fa,
summa. Contohnya dalam Al-Quran, nahwu thummal yaqdu. Thummal yaqdu. Asalnya summa liyaqdu. Ini mengikut kiraat fi kiraati al-kufiyina. Ulama Kufah ini maksudkan di situ ialah kiraat Asim, Hamzah, Kisai. So summal yaqdu apa maksud? So summal yaqdu hendaklah mereka yang naik haji tu hendaklah menghilangkan, membuang. Yaqdu, qada yaqdu kan? Qada yaqdi tu maksudnya menghabiskan dan menghilang. Menghilangkan kotoran. Nafasa artinya ausakh. Maknanya kuku panjang apa semua buang. Maksud dianya khuruj daripada ihram tu lah, dengan membuang segala kotoran ketika melakukan ibadat haji. Qiraat Kufah, qiraat Qalun. Ni kalau orang tak ngaji, so dia tak familiar lah. Kalau kita ngaji nahwu ni familiar dengan ulama-ulama nahwu. So ulama-ulama qiraat ni, Qalun, Hamzah, Kisai tadi kan. Bazzi lah sepatutnya. Salah eja tu. Bazzi. Ahmad bin Muhammad. Ada titik sepatutnya. Bazzah daripada Bazzah. Abu Bazzah. Makna Abu Bazzah ialah Abu Shiddah. Dia guru Quran lah di Mekah. Dan juga muazzin di Masjidil Haram. Wa fi zalika raddun ala man qala innahu khassun bisyai'. Summa kalau kita matikan, setengah kata ni khas untuk syair. Sedangkan ada kiraat pun. So kalau kiraat maknanya itu dah termasuk dalam bahasa Arab yang dipakailah, bukan kerana darurah keperluan syair. Wa yajuju iskanuha ba'da summa wa laysa bi dha'ifin. So ada orang kata dhaif kan? Bukan dhaif. Ada orang kata ni khusus untuk syair. Dia petik muradi ni, kalau kita tengok persembahan muradi ni sama dengan persembahan Ibn Hisham. Maknanya guna bentuk yang sama aja. Sebab tu kadang-kadang dia nak marah ni, Muhsi ni, Dr. Abdul Latif. Dia kata, ni ambil yang muradi, lepas tu tak sebut macam dia kata aja. Tapi anak tak setuju dia kata macam tu. Sebab ulama-ulama dulu memang macam tu. Memang macam tu, maksudnya dia jadikan kitab alal kitab. Kitab atas kitab. Menyambung tu sama ada buat hasyiah ke ataupun tulis yang seperti itu juga dengan tambahan-tambahan kan. Jadi benda tu makruf. Kita sekarang ni tak makruf tu, kita nak everything nak kena ada note hasyiah. Ini kata-kata siapa, yang ni kata-kata siapa, yang ni kata siapa. Jadi kalau dia buat macam tu, comoklah dia punya kitab dia. Qala, sebab based on muradi dah. Nanti kita kata muradi, qala muradi lagi kan? Teruklah. Dia benda tu wadih dia kata, kalau kamu baca yang muradi, sama dengan aku, hak tu hak dia lah. Hak aku tu, hak mana bukan dia tu, hak tu hak aku lah. Macam Ibnu Hajar lah. Mana ada buah fikiran dia, melainkan dia kata kultu. Soalan itu semua petik-petik orang belakang. Dan dia tak sebut pun petikan tu, dia ambil daripada mana. Kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang dia tak sebut. So kalau kita dapat jumpa cari, oh Ibnu Hajar tak sebut padahal. Mana dia ambil sini, dia ambil sini. Itu uslub orang dulu. Wala farqa fi iqtida'il lami at-talabiyah lil jazm baina. Yang ni yang ana sebut. Maknanya talab tadi ada berapa jenis kan? Amar, doa, apa lagi? Iltimas. So, tak ada beza dia kata, tak ada beza. Makna li ni dia boleh masuk dalam bentuk talak yang berbentuk amar, talak yang berbentuk doa, talak yang berbentuk iltimas. Wala farqa fi iqtida'i
lami talabiyati lil jazmi. Tiada beza tuntutan lam jenis talabiyah ni menuntut dijazamkan kalimah. Tak ada beza baina keadaan dia tu sebagai talab berbentuk fi'il amar, baina qauni talabi amran, contohnya liyunfiq dhu sa'atin. Ini amar. Sebab Allah suruh ni. So Allah dia maha tinggi. Dia lebih tinggi daripada hamba dia. Dari segi kedudukan, so dia boleh perintah ni. So hendaklah di sini, maknanya kena. Hendaklah memberi nafkah kepada wanita yang dijatuhkan talak, diceraikan, dan juga kepada yang menyusukan anak. Hendaklah orang yang memiliki harta, zu sa'atin, ambil daripada harta dia sendiri. Waman qudira, maksud qudira sini ialah orang yang disempitkan rezeki dia. So dia tak banyak harta. So dia hendaklah memberi nafkah mengikut apa yang dia mampulah. Mimma atahu Allah. Daripada apa rezeki yang Allah berikan kepada dia. Mengikut kadar dia, kemampuannya. Ala qadrihi. Yang itu jenis apa? Jenis amar kan, perintah. So Allah, sebab Allah sendiri perintah. So sesuailah nama dia, talab tu amar. Satu lagi bentuk doa. Fi'il amar tapi bentuk doa. Ad-doa. Doaan nahwu liyaqdi alaina rabbuka. Di hari akhirat ni. So orang yang kena azab tu, wanadau, mereka memanggil, ya maliku, wahai malaikat. Tak tahan ada kata kena azab ni. So hendaklah liyaqdi, hendaklah Tuhan kamu tu kan, Rabbuka ni, buat keputusan ke atas kami. Nak buat macam mana? Matikan kami tu lah. Tak sanggup menanggung ni penderitaan. Kemudian ayat belakang dia kata qala, Tuhan jawab, innakum makisu. Duduk situlah kamu. Duduklah azab itulah. Kamu tidak akan boleh terpisah daripada azab tersebut. Sama ada kamu tak boleh bebas daripada azab itu, sama ada dengan cara mati ke ataupun futur, dikurangkan azab. So ni doa lah. Dia berdoa. Satu lagi, iltimas. So iltimas ni minta tadi kan, dia kata minta, kalau sama level panggil iltimas. Kaqaulika, seperti kata-kata kamu, liman yusawika. So kata-kata kamu kepada orang yang sama dengan kamu. Dari segi level lah. Kamu kata liyaf'al fulanun kaza. Biarkan si fulan itu buat benda tu. Itu dengan syarat kamu bukan maksudkan idza lam turidil isti'la'a alai. Kamu tidak menganggap diri kamu tu lebih besar daripada dia. Jangan kita suruh kawan kita, suruh dia makan nasi. Suruh dia pergi ambil barang ni. So liyaf'al, biar Zaid buat. So liyaf'al Zaidun. Kita suruh kawan kita tu. Liyaf'al Zaidun. Biar dia buat. Wa kadza law ukhrijat anit talab. So kadang-kadang talab ni fi'il amar, makna lafaznya amar, tapi makna dia makna khabar. Makna statement biasa. Wa kadza, demikian juga. So maksudnya walaupun amar ni semua talab tadi tu, walaupun talab tadi tu sirah dia sirah amar kan? Sirah amar, tapi kita maksudkan khabar. So sepatutnya dia dah tak talab lagi. So masih lagi kita consider lafaz. Maknanya kena
Kena jazamkan fi'il tersebut. Wa kadza law ukhrijat. Demikian juga jika dikeluarkan. Talab itu jadi benda lain. Ila ghairi. Contohnya khabar tadi kan. Kallati yuradu biha wa mashu biha al-khabar. Contoh yang keluar talab pergi kepada yang lain. Contohnya sesuatu yang dimaksudkan dengan dia, dengan mashub dia, maknanya lam plus fi'il kan. Ini mashub lah. Yang dia masuk. Ini dia lah. Ha tu situ. Ini mashub dia, ini mashub dia. So dia dengan mashub dia tu dimaksudkan khabar. Kallati yuradu biha wal mashu biha wa mashu biha al khabaru. Contoh. Man kana fid dalalati. Siapa yang adalah dia dalam kesesatan. Mana siapa yang berada dalam kesesatan, maka hendaklah, seolah-olah kita nak suruh Tuhan pula ni fi'il amar. Tolak. Maka hendaklah Tuhan Ar-Rahman tu panjangkan lagi umur dia. So kalau kita kata amar, so maknanya kita lebih besar pada Allah pula. Sebab amar ni, kalau amar kan, dia mestilah kita lebih tinggi daripada yang kena suruh. Jadi tak mungkinlah ini amar. Bukan juga maksud dia doa. Dia nak kata kalau orang yang sesat ni, maka Allah akan panjangkan umur dia. Allah akan panjangkan umur dia, artinya Allah nak biarkan dia dalam kesesatan tu supaya dosa-dosa dia tu bertimbung-timbung. Supaya nanti akhirat nanti sesuai dengan diazabkan dengan sepenuhnya. Biar dia rasa cukup-cukup azab. So kenapa Allah guna fi'il amar? Tak guna sirah khabar kalau makna khabar. Kerana di sini maksud dianya ialah sesuatu yang wajib. Menjadi satu kewajipan dah. Sebab amal ni wajib kan. Jadi satu kewajipan dah Allah akan beri dia umur panjang. Orang Kelantan panggil lock. Dia lock. Biarkan. Nombor 2, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu. Berkata orang yang kafir kepada orang yang beriman. Mu masuk baliklah agama. Mu ikut Muhammad kan, masuk balik agama kita. Nanti dosa-dosa kamu kami tanggung. Dosa kamu tu kami tanggung. Ikutlah jalan kami dan kami akan pikul dosa-dosa kamu. Tapi dia kata kenapa guna fi'il amar tu? So Ibnu Atiyah kata bawah tu kerana nak menunjukkan takkid. Seolah-olah ada kewajipan di situ kan, sebab fi'il amar macam tadi juga. Fi'il amar ni untuk benda yang wajib. Ada unsur kewajipan. Kalau kamu kembali semula kepada agama, menjadi kewajipan kami untuk tanggung dosa kamu. Jangan runsing. So, gunalah sirah amar. Jadi yang untuk ini, ganti dia fayamuddu. Yang ni akan jadi nahmilu. Okay, yang ni pula au tahdid. Macam budak-budak kita kata kan, budak-budak anak-anak kita, main api kan, kita kata main lah main. Kita suruh dia main. Kita mengancam lah. Nanti rasa lah. Tak balik rumah lewat. Tak balik lah, balik lah lewat. Nanti siap lah, kena pukul kan. Azab dia. So fi'il amar digunakan untuk makna tahdid, mengancam. Bahasa mana-mana pun ada macam tu. So nahwu wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki, maka hendaklah dia kufur. Siapa nak kufur, kufurlah. So takkanlah Tuhan minta supaya kita kufur. Melainkan ini makna dia untuk ancam. Kalau nak, kufurlah. Kalau kufur nanti tahulah nanti. Mati nanti, tahulah akibat dia. Ayat sebut di bawah tu,
Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhan engkau. Semua. Siapa yang nak, maka dia boleh beriman. Siapa yang nak, maka dia boleh kafir. Seolah-olah ada pilihan situ kan. Ini ancaman semua. Wa hadza huwa ma'nal amr. Wa hadza huwa ma'nal amr fi i'malu ma syi'tum. So ayat yang ni fi'il amar kan. Kita boleh apply dia sebagai untuk tahdid. Yang ni kita belajar tentang lam talab tadi. Lam talab. Talab kan ada banyak makna situ. Salah satunya amar. So ni fi'il amar yang ni, so boleh kita kata amar untuk mana? Tahdid. Buatlah amalan ma syi'tum, apa yang kamu kehendaki. Kalau gitu, buat amalan yang teruk-teruk pun tak apalah. Ini ancaman. Ini ayat Fussilat 41-40. Innal ladina yulhiduna fi ayatina. So yulhidu artinya berpaling daripada. Berpaling tak mahu pandang. Yamiluna anil haq. So sesungguhnya orang-orang yang berpaling daripada ayat kami, la yakhfauna alaina. Mereka tidak terlindung daripada kami. Maksudnya, kami tahu mereka tu. Nahnu muttali'una alaihim. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Yang ni buat perkara-perkara yang pelik-pelik ni, tak takut ke? Adakah sama dengan orang yang dicampakkan dalam neraka itu lebih baik daripada orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman, damai? Buatlah kalau gitu. Buatlah apa yang kamu mahu. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Kerana sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat tu zahirnya menunjukkan tahdid, mengancam. Bagaimana pula dengan ayat ni? Wa amma liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u. Ini tabiat manusia kan? Bila manusia ni mereka menaiki kapal di lautan, mereka akan menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ini ketika dalam keadaan bencana lah ni, dalam laut ni. Falamma najjahum, bila kami selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan pula. So sini apa maksud dia? Hendaklah mereka kufur. Kan kalau lam tu amar kan. Hendaklah mereka kufur dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Dan hendaklah mereka itu bersuka-sukalah dengan nikmat yang kami berikan. Nanti mereka akan ketahui. So sini ni tahdid pun boleh kan? Kufurlah. Berseronoklah. Kalau nak tahu. Satu lagi, dia kata boleh dua kan? Fayahtamilu Allah ma ni, dua lam itu boleh bermakna, boleh membawa makna at-ta'lil satu. Ta'lil. Fayakunu ma ba'dahuma mansuban. So ni lam ni kita ada dua lam, satu sini makna lam ta'lil. So lam satu sini lam tahdid, maknanya lam talab lah. So lam talab tu boleh bermakna, lam amar tu kan boleh bermakna talab kan, dengan tahdid. Mana tadi kita kata yang mula-mula tu tujuannya untuk talab kan, talab dan juga tahdid. Tapi wajah dia tu sama dengan lam ta'lil. Lam ta'lil pun guna li juga. So kalau lam ta'lil, dia maksudnya dia ada takdir an lah. So li'an. Sebab lam ta'lil ni lam huruf jar. So ada kena takdir an. Artinya yang sini nasab. Hilam nun tu kerana nasab. Kalau kita kata lam tu lam tahdid ke lam talak ni, ancam ni, so lam tu lam jazam.
Maknanya hazaf dia tu kerana kes jazam. Yang ni hazaf nun tu kerana kes nasab. So makna dia kerana lah, satu makna kerana. Lam ta'lil. Fayakunu ma ba'daha mansuban. So selepas lam ni hukum dia nasab. So ada dua ihtimal kan? Satu lam ni makna ta'lil, yang kedua wa tahdidah. Makna ancaman. So kalau ancam makna majzum lah sini. Kalimah ni dijazamkan. Majzuman. So terjemahan dia nanti kerana. Kalau tahdid tadi tu mudah je kan? Buatlah, kufur lah. Nak rasa kufur. So kalau yang ni kerana, makna mereka buat gitu tu, kalau keadaan selamat, okey. Kalau tak selamat tu, syirik. Syirik kerana mereka kufur lah sebenarnya. Awal lagi kufur. Yakfuru bima atainahum. Kerana mereka itu kufur kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka dulu. Dan kerana mereka ni dulunya berseronok-seronok. Ataupun kerana tadi kan, kerana agal lah kan. So Allah biarkan dia mereka gitu tu supaya mereka kufur. Dan supaya mereka berseronok-seronok nanti kena azab. Wa yata'ayyanu as-sani fil lami as-saniyah fi qiraati man sakkanaha bizalika. Bi ain takuna lam ula kadzalika. So kita ada sani ni kan. Maksud sani sini, maksud sani ni tahdid. Yang pertama ni disebut at-ta'lil. Yang kedua at-tahdid. So sini at-tahdid. Maknanya kita boleh tentukan untuk tahdid pada lam yang kedua, as-saniyah. Ni lam yang kedua, ni lam yang pertama, ni lam yang kedua. Pada kiraat yang baca man sakkanaha. Sini li kan? Ni baca wal. Wal yatamatta'u. Baca dengan sukun. Satu bacaan kita, liyakfuru bima atainahum wal yatamatta'u. Baca dengan li. Satu lagi baca dengan mati lam. So kalau sini baca dengan mati, maka sini untuk tahdid lah kan? Lam tu lam tahdid. Sebab jazam. Ini khas untuk kiraat yang baca wal yatamatta'u. Maka yang kedua akan condong untuk bermakna tahdid jugalah. Wa yatarajjahu bizalika, dengan sebab ni. Bizalika dengan sebab faktor yang kita baca bagi mati ni, maka tertarjihlah yang pertama tadi. Jadi lam ula tu kazalika dengan makna tahdid. Dan ini disokong oleh wa yu'ayyiduhu, oleh kenyataan anna ba'dahuma, ada ayat fasawfa ya'lamu kan, kelak mereka akan ketahui. Nanti kamu tahulah nanti buat kafir jadi kafir. Seronok. Kelak kamu akan ketahui. Jadi ayat ini menunjukkan tahdid. Wa amma wal yahkum ahlul injil. Okey, untuk ayat ni pula. Ni ada lam lagi. Kalau terjemahan biasa, dan hendaklah penganut-penganut Injil berhukumkan dengan apa yang ada dalam Injil lah. So hendaklah berhukum penganut-penganut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Fa ulaika humul fasiquna. So lam ni kita nak kira macam mana? Tengok kiraat lah. Fi man qara'a bisukuni lam. So, adapun ayat wal yahkum ahlul injil, pada mereka yang membacanya dengan sukun lam. Macam ni lah. Maka lam itu dinamakan lam talab. Fahiya lamu talabi. Perintah lah.
Sepatutnya dia kata sepatut orang penganut Injil ni sepatutnya mereka kenalah, kena beramal dengan, kena mengikut hukumnya apa yang ada dalam Injil. Dia anau yaqra'u, orang yang baca dengan suku lam kerana dia baca lepas tu baca dengan suku min. Baik, kalau orang baca dengan li, waman kasara lama, ini qiraah hamzah, wa huwa hamzatu. Maka lam ni kita panggil lam ta'lil, fahiya lamun ta'lili. Sebab nanti dia baca bagi atas kan. Waliyahkuma, maka dan kerana kan. Dan kerana penganut Injil berhukumkan dengan hukum yang ada dalam Injil, li'anau bifathi mimi. Okey, sekarang ini masalah kalau sekiranya kita baca dengan baris bawah, so waw tu kan, wa ataf. So ataf di mana? Wa hadza ta'lil imma ma'tufun ala ta'lilin akhara mutasayyidin minal makna, diambil daripada makna. Mana ayat sebelum dia tu, ayat sebelum dia kita kira makna whole sentence tu, situ kita ataf, kita panggil ataf kepada makna. So kami ekori selepas nabi-nabi, so kami datangkan Isa bin Maryam pula untuk musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa yang sebelum ni, iaitu Taurat, dan kami berikan kepada dia Injil yang mana di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya yang menerangkan hukum hakam dan membenarkan apa yang ada dalam Taurat berupa hukum hakam. Kerana dia kata li'anna qawlahu, kerana firman Allah Ta'ala wa atainahul injila fihi hudan wa nuran. So kami berikan kepada Isa Injil yang mana dalam dia ada petunjuk dan juga cahaya. Cahaya ni kan petunjuk. So makna dia wa atainahul injila. Sini kan wa atainahul injila fihi hudan wa nuran, ni makna dia lil huda wan nur. So ada lil kan untuk. So ataf dia tadi untuk jugalah waliyahkum tadi. Waliyahkum. So lam tu. So li plus an plus yahkum. So akan jadi li hukmi lah. Sama lil huda wan nuri wali hukmi. Okey, yang ni semua tu seperti yang ni lah. Seperti ayat-ayat yang ni, maksud dia ataf tu difahami melalui konteks ayat sebelum tu. Wallahu a'lam bissawab.